Didik TV KPM. Tadi pelajar telah pun berkongsi beberapa contoh amalan norma yang mereka amalkan di rumah. Okey, seterusnya pula contoh daripada saya pula. Okey, yang pertama, menghormati orang yang lebih tua. Contohnya kita akan menggunakan panggilan yang sesuai untuk kita memanggil anggota keluarga. Yang kedua adalah duduk ketika makan. Dan budaya ini semakin hari semakin dah berkurangan. Orang selalu akan drive-thru dan kita makan dalam kereta. So sepatutnya kita kena duduk dan makan merupakan salah satu norma di mana makan bersama dengan anggota keluarga. Okey, seterusnya pula mengetuk pintu sebelum masuk rumah orang. Yang penting, cikgu. Ya, okey. So yang itu yang ketiga. Seterusnya pula beratur ketika menggunakan pengangkutan awam. Dan norma ini merupakan salah satu norma hukum di mana apabila kita menaiki kenderaan ataupun pengangkutan awam seperti bas ataupun kereta api, kita perlu beratur. Okey, seterusnya pula selain daripada itu, norma yang selalu kita nampak di sekitar kita, membantu kepada jiran kita. Itu merupakan salah satu contoh norma. Selain daripada itu, kita juga boleh berkongsi makanan. Terutamanya kita masyarakat ASEAN, kita mempunyai amalan terutamanya semasa perayaan. Kita akan berkongsi makanan dengan jiran. Nanti lagi pada bulan puasa nanti, jiran-jiran akan berkongsi makanan dengan orang lain. Tak kira kaum dan agama, mereka akan kongsi makanan. Itu merupakan antara contoh amalan yang sangat unik. Norma yang sangat unik yang kita boleh dapat dalam negara kita saja. Saya setuju tu, cikgu. Terutama sekali kalau jiran masak sedap. Ya, betul. Boleh bau tu kan, cikgu. Tapi tiba-tiba datang ada makanan. Ya, itulah betul, norma masyarakat negara kita. Memang penduduk negara kita ataupun rakyat Malaysia, memang kita kaya dengan pelbagai norma. Dan kita tak akan jumpa norma ini di luar negara. Okey, seterusnya pula mari kita akan lihat apakah kepentingan kenapa kita perlu mengamalkan norma dalam kehidupan kita. Okey, yang pertama murid-murid, mari kita lihat sebagai panduan tingkah laku. Apabila kita menjadikan sesuatu norma itu sebagai peraturan, peraturan itu akan menjadi panduan kepada orang lain. Orang lain mula akan mengikut peraturan tersebut. Seperti mana yang saya dah terangkan dari awal lagi, norma merujuk kepada peraturan. So apabila dah ada peraturan, peraturan itu akan menjadi panduan kepada orang lain. Okey? Yang kedua pula, membentuk masyarakat yang teratur. Apabila kita ada peraturan murid-murid, peraturan itu akan membantu kita untuk menjadi masyarakat yang teratur. Contohnya, kalau kita lihat di peringkat global, negara Jepun. Kalau kita lihat penduduk ataupun rakyat negara Jepun, mereka kaya dengan norma mereka yang tersendiri. Boleh tak Encik Hanif share kepada saya beberapa contoh tentang penduduk negara Jepun? Yang saya pernah perhatikan, cikgu, penduduk negara Jepun ketika mereka bergelak ketawa, terutama sekali di meja makan. Dia tak ada gelak ketawa besar-besar, cikgu, sampai kita nampak makanan dalam mulut, tak ada. Mereka akan macam tu. Saya kena belajar lah. Sebenarnya itu merupakan salah satu norma di meja makan. Betul. Okey, selain daripada itu, di negara Jepun, mereka jaga kebersihan. Okey, saya pernah tengok satu video klip di mana longkang belakang rumah mereka ada ikan koi. Ada ikan koi dalam longkang, cikgu? Ya. So itu menunjukkan mereka memang mengutamakan kebersihan. Nampak tak? Itu salah satu contoh norma yang kita dapat lihat di peringkat global. Okey, seterusnya murid-murid. Yang ketiga pula, apabila kita mengikut norma, norma itu akan membina masyarakat yang harmoni. Di mana peraturan-peraturan yang diamalkan oleh setiap komuniti ataupun kelompok masyarakat akan menjadikan kita masyarakat yang harmoni. Tanpa pergaduhan, tanpa prasangka dan lain-lain. So, kita dapat hidup lebih harmoni. Contohnya, berkongsi makanan. Itu merupakan salah satu di mana dapat mewujudkan keakraban di antara jiran. Setuju tak, Hanif? Saya setuju, cikgu. Okey. Bagaimana pula murid-murid? Adakah anda setuju dengan pendapat cikgu? Iaitu dapat mewujudkan membina masyarakat yang harmoni. Okey, so nampaknya pelajar pun setuju. Okey, seterusnya pula yang keempat, sebagai ukuran tingkah laku. Ya, seperti mana yang saya jelaskan, dalam norma ini kita perlu faham murid-murid, norma merujuk kepada peraturan. Apabila kita ada peraturan, peraturan itu akan menjadi satu
kayu ukuran untuk kita nak menjaga tingkah laku kita. So itulah yang kita katakan sebagai ukuran tingkah laku. Peraturan itu akan membentuk individu yang berdisiplin. Contohnya, kita perlu mengetuk pintu apabila kita masuk ke rumah orang, meminta kebenaran sebelum kita duduk. Itu merupakan salah satu contoh norma. Ataupun yang selalu saya nampak dalam kalangan penduduk Asia kita, apabila kita berjalan depan orang yang lebih tua, kita akan Tunduk. ya, Bagi nampak hormat. tak? Betul So juga. itu merupakan salah satu norma yang unik yang hanya kita boleh jumpa dalam negara kita. Tunduk apabila kita berjalan depan orang yang lebih tua. Ataupun kita jarang duduk bergoyang kaki depan orang yang lebih tua. Itu antara contoh-contoh norma yang kita jadikan sebagai ukuran tingkah laku. Orang akan puji kita. Wah, Hanif very good. Sangat baik. Itu contohnya apabila kita mengamalkan tingkah laku yang baik. Terutamanya di depan orang yang lebih tua. So, itu akan menjadi ukuran tingkah laku kepada kita. Okey, ini adalah 4 kepentingan norma masyarakat. Okey, bagaimana pula murid-murid? Faham tak kepentingan norma masyarakat? Okey, Angzeke faham tak? Okey, Shubhashini? Okey, seterusnya Pritika? Okey, bagaimana pula Tan? Setuju 4 kepentingan apabila kita mengamalkan norma masyarakat. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada yang ketiga, kesan. Kalau dah ada kepentingan, mesti akan ada kesan. Di mana kesan pengabaian. Kita dah bincang tadi tentang kepentingan murid-murid. Sekarang pula kita akan tengok kepada kesan kalau kita tidak mengamalkan norma dalam kehidupan kita. Yang pertama, bersikap individualistik ataupun bersikap materialistik. Mana-mana individu yang tidak mengikut peraturan yang telah pun ditetapkan oleh sesuatu masyarakat, agama ataupun kaum, kita akan lebih bersikap individualistik, selfish. Kita tak akan bantu kepada orang lain. Kita tak nak mengulurkan bantuan kepada orang lain. Jiran sakit pun kita tak kisah. Itu antara contohnya, bersikap individualistik. Okey, yang kedua pula, manusia kurang beradab. Di sini pula perkara yang saya nak sentuh. Sekarang dalam zaman moden kini, ramai kebanyakan golongan remaja sekarang mereka tidak tahu bercakap dengan orang yang lebih tua. Mereka tidak menggunakan perkataan-perkataan yang sopan. Okey, apabila bercakap dengan orang yang lebih tua, mereka selalu meninggikan suara. Itu antara kesan apabila mereka melupakan norma masyarakat. Manusia kurang beradab. Okey, yang ketiga pula, hubungan sosial akan terjejas. Di sini saya nak sentuh tentang fahaman hedonisme. Pernah dengar tak? Fahaman hedonisme, Hanif. Saya rasa saya pernah dengar, cuma Apa tapi yang saya dimaksudkan sebagai hedonisme? mungkin saya kurang pasti dengan definisi sebenarnya, cikgu. Cikgu boleh tolong terangkan Okey, kepada murid-murid kami. apabila kita bercakap tentang kesan pengabaian, hubungan sosial terjejas di sini, iaitu isu berkaitan hedonisme. Hedonisme ini merujuk kepada kefahaman di mana golongan tersebut akan mengutamakan keseronokan. Mereka nak enjoy saja murid-murid. Enjoy will come first. Keseronokan akan datang perkara utama. Contohnya, mereka akan ponteng sekolah kalau dalam kalangan pelajar. Mereka akan merokok. Kalau isu yang lebih besar, berzina, berjudi. Itu antara yang boleh menyebabkan kalau kita tidak mengikut peraturan-peraturan. Nampak tak? So, itu antara contoh di mana hubungan sosial akan terjejas, iaitu budaya hedonisme. Kita boleh kaitkan di sini kesan disebabkan oleh kita tidak mengikut norma masyarakat. Faham tak sekarang? Saya Okey, faham, bagaimana cikgu. pula murid-murid? Hedonisme merujuk kepada amalan di mana mereka mengutamakan kegembiraan, enjoy. Mereka tak kira tentang perkara-perkara yang lain. Itu yang dimaksudkan sebagai hedonisme. Seterusnya yang keempat, kepentingan yang keempat pula, kesan yang keempat pula, menjejaskan keharmonian masyarakat. Apabila masyarakat jiran kita menjadi selfish, individualistik, materialistik, confirm kita akan jadi apa? Menjejaskan keharmonian masyarakat. Kita tak akan ada hubungan yang baik dengan jiran kita, dengan masyarakat setempatan, sebab kita individualistik, selfish. So kita cuba asingkan diri kita daripada membantu, bergaul mesra,
Bersosialisasi dengan orang lain, soal ini akan menjejaskan keharmonian masyarakat. So dengan ini saya boleh ringkaskan bahawa murid-murid apa yang penting, peraturan yang telah pun ditetapkan oleh sesuatu komuniti ataupun masyarakat dalam agama kita perlu ikut. Kalau tak, nanti kita menghadapi beberapa kesan seperti mana yang saya jelaskan. Didik TV KPM